Hanya satu hati, kita semua sama Malaysia. Malaysia madani, rakyat disantuni, satukan rasa demi negara. Malaysia madani. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, mengumumkan ketibaan yang berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan, diiringi oleh Div-Div Kehormat. Selamanya kita bersama, warisan takkan binasa. Setia gagah bersama kita merdeka, kita semua anak Malaysia. Selamanya Malaysia, kita Melayu, Cina, India, Iban Kadazan kita sejiwa. Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hanya satu hati, kita semua sama Malaysia. Hai orang India berbudi bahasa, lembut langkah tarian indahnya. Hai ada tarian naga. Hai Melayu pula macam-macam budaya. Orang Iban dan Kadazan semua gagah perkasa. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih yang berhormat Datuk Seri serta para hadirin dipersilakan untuk duduk. Alamak, kurang lah, wow. Kenapa tak datang belakang? Mana lagu kita? Melaka lah. Tahu melawat lagu awal. Marilah gamai-gamai. Sebut Melaka semua ada. Kota pelancongan dah ternama. Ai pantai menarik, budayanya cantik. Ada yang datang dan tak mau balik. Ada bermacam-macam hiburan, dari cak-kucak ke dondang sayang. Medan berpantun orang Melaka. Ada gelak kau bergurau senda. Orang Melaka semua baik, walaupun nampak sedikit pelik. Bila bertemu tegurnya kasau, itu semua hanya bergurau. Bumi Melaka, bumi bertuah, makannya sedap, negerinya hebat. Umpama bijak laksana tuah, gagah berani laksana cepat. Kalau datang ke negeri Melaka, jangan risau nak tidur mana. Hotel ada, homestay tersedia. Yang penting pasti tak tidur dalam kereta. Cubalah makan asam pedas orang Melaka. Makan sekali 3 bulan, I tak lupa. Kue keria, coconut shake, hai popular. Minuman bau, air resepi orang Melaka.
Yang Berhormat Datuk Seri serta para hadirin yang dihormati sekalian, begitulah tadi persembahan tarian tradisional oleh si cilik dari kumpulan Adi Warna Tari yang merupakan pelajar Sekolah Kebangsaan Batu Berendam. Kumpulan ini telah menjadi Johan Action Song anjuran KKM Negeri Melaka serta aktif membuat persembahan jemputan pelbagai majlis dan acara, dan majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas persembahan pembukaan yang telah pun disampaikan sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat, salam Melaka sayang rakyat. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan, dan Yang Berbahagia Datin Seri Azlin Haji Hezri, Yang Berhormat Datuk Wee Hisem, Exco Kesihatan, Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri Melaka, Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam bin Haji Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia, Yang Berhormat Tuan Suhaizan bin Kayad, Ahli Parlimen Pulai, Yang Berbahagia Datuk Seri Zahrul Hakim bin Abdullah, Timbalan Ketua Setiausaha Kewangan, Kementerian Kesihatan Malaysia, Yang Berusaha Teknologis Zailina binti Abdul Majid, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Keselamatan dan Kualiti Makanan, Yang Berusaha Dr. Husnina binti Ibrahim, Pengarah Kesihatan Negeri Melaka, Yang Berusaha Encik Kamarul Zaman bin Jaafar, Penolong Pengurus Besar Aeon Mall Operation, pegawai-pegawai kanan kementerian, jabatan, agensi persekutuan dan negeri, yang berbahagia Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta izinnya kita dapat berkumpul bersama hadir di dalam majlis perasmian penutupan sambutan Bulan Pemakanan Malaysia peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia bagi tahun 2026. Yang Berhormat Datuk Seri serta para hadirin yang dihormati sekalian, bagi memberkati majlis kita pada petang ini, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Azri bin Amran untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim, pada petang yang penuh kerahmatan ini, kami menadah tangan dengan penuh rasa kehambaan dan keinsafan, serta merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat-Mu, Ya Allah, kerana dengan limpah kurnia, rahmat dan izin-Mu jua, dapat kami berhimpun bersama-sama, bersempena dengan majlis perasmian penutup sambutan Bulan Pemakanan Malaysia 2026, peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan. Allahumma ya qadiyal hajat, bersempena dengan tema sambutan pada tahun ini, jangan bertangguh lagi, makan sihat kekal aktif bermula hari ini, maka Engkau kurniakanlah kepada kami nikmat kesihatan yang berterusan, dan jadikanlah kami dalam kalangan hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat tersebut. Tanamkanlah dalam diri kami kesedaran, keazaman dan kekuatan untuk menjaga amanah kesihatan ini dengan mengamalkan pemakanan yang baik, seimbang dan berkhasiat, serta memudayakan gaya hidup yang sihat dan berdisiplin. Allahumma ya Fattahu ya Alim, Engkau jadikanlah majlis ini sebagai medan untuk menyemai dan memupuk kesedaran serta keprihatinan terhadap kesihatan diri, keluarga dan masyarakat. Semoga masyarakat lebih prihatin terhadap penjagaan pemakanan yang sihat agar dapat mengurangkan masalah beban berganda mal pemakanan dan risiko penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan seumpamanya. Seterusnya melahirkan generasi yang sihat dan cemerlang. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, Engkau satukanlah hati-hati kami dengan ikatan kasih sayang dan saling hormat menghormati. Hindarkanlah dari kami sikap negatif yang boleh menjejaskan perpaduan dan keharmonian di antara kami. Peliharakanlah kestabilan politik, ekonomi dan sosial negeri ini
di bawah gagasan Malaysia Madani, serta jadikanlah Melaka sebagai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman lagi sejahtera serta mendapat pengampunan-Mu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Azri bin Amran di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Yang berhormat Datuk Seri serta hadirin yang dihormati sekalian, sambutan Bulan Pemakanan Malaysia merupakan salah satu platform advokasi utama Kementerian Kesihatan Malaysia di dalam memperkukuh pembudayaan pemakanan sihat dan gaya hidup aktif dalam kalangan rakyat Malaysia dan selaras dengan aspirasi mencapai kesejahteraan pemakanan ke arah Malaysia yang sihat. Sambutan Bulan Pemakanan bagi tahun 2026 adalah bertemakan Jangan Bertangguh Lagi, Makan Sihat Kekal Aktif bermula hari ini. Dan tema ini menyeru seluruh rakyat Malaysia agar mengambil tindakan segera di dalam mengamalkan gaya hidup sihat demi kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat. Yang berhormat Datuk Seri serta hadirin yang dihormati sekalian, kita tiba ke kemuncak acara kita pada petang ini dan marilah kita sama-sama mendengarkan amanat dan ucapan perasmian yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan. Majlis dengan segala hormat dan takzimnya mempersilakan. Dan bersama bawa naungannya, satu jiwa tak kira apa warna, takkan ada yang memisahkan kita. Selamanya Malaysia kita, Melayu, Cina, India, Intan, Kadasan kita sejiwa. Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan Terima kasih. Terima kasih pengacara majlis Encik Khairul Anwar Zulkarnain. Yang berhormat Datuk Ngiu Hee Sen, Exco Kesihatan, Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri Melaka. Yang bahagia Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam Haji Ahmad selaku Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang berhormat Tuan Suhaizan bin Kayat selaku Ahli Parlimen Pulai. Yang berhormat Datuk Siti Faizah binti Datuk Abdul Aziz Timbalan, Exco Kesihatan, Sumber Manusia dan juga Perpaduan Negeri Melaka. Yang berbahagia Datuk Seri Zahrul Hakim Abdullah selaku Timbalan Ketua Setiausaha Kewangan Kementerian Kesihatan. Yang berusaha Teknologi Zailina Abdul Majid selaku Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Keselamatan dan Kualiti Makanan. Yang berusaha Dr. Husnina binti Ibrahim, Pengarah Kesihatan Negeri Melaka. Berikan tepukan khas kepada PKN kita. Ya, kita bertandang di negeri beliau. Beliau baru saja meninggalkan Putrajaya. Yang berusaha Encik Kamarul Zaman bin Jaafar selaku penolong pengurus besar Ion Mall. Terima kasih. Pegawai Kanan Kerajaan Persekutuan, pegawai Kanan Kerajaan Negeri, wakil-wakil persatuan, NGO, agensi dan badan-badan bukan kerajaan, rakan-rakan media yang bahagia, datuk, tuan-tuan, puan-puan, seluruh yang hadir termasuk anak-anak kita, putera-puteri kita yang turut bersama ya daripada sekolah tadi mempamerkan dan memperagakan tarian mereka. Dan semua yang turut hadir saya mulakan dengan lafaz yang mulia. Lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah ya. Wassalatu wassalamu Rasulillah. Saya pertama-tamanya pasti mau merakamkan setinggi-tinggi dan merapakkan setinggi-tinggi hamdalah, puji-pujian bagi Allah, pada Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan izin kurnia kesihatan dan afiah, maka kita dapat bersama-sama berhimpun
ya untuk kita sama-sama meraihkan majlis sambutan perasmian penutup sambutan Bulan Pemakanan Malaysia peringkat Kementerian Kesihatan 2026. Jutaan tahniah dan kudus kepada semua yang memberikan komitmen untuk hadir pada petang ini. Tepukan gemuruh bagi tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Ya. Kali ini kita membawa tema kesihatan bermula dari diri anda dan ia bermula hari ini. Ya. Saya diberi faham sepanjang 3 hari kita berkampung di Bandar Melaka ini. Ya, penganjuran sambutan Bulan Pemakanan 2026 adalah bukti kesungguhan KKM menyantuni segenap lapisan masyarakat di lapangan. 2024 kita di Mila Negeri Sembilan, 2025 kita di Ipoh, Perak dan hari ini kita di Negeri Melaka dan sambutannya pada petang ini adalah sangat meriah. Sangat ceria. Terima kasih sekali lagi. Tepukan pada semua yang menjayakan program ini. Kita bermula dengan karnival pameran, saya diberi faham ya, saringan kesihatan dan kempen derma darah ya. Tidak cukup dengan itu, kita turun ke peringkat akar umbi ya, mengupas isu-isu kesihatan menerusi sembang santai FOMO, makanan dan wanita. FOMO ni saya tidak tahulah. FOMO apa ya? Fear of missing out. Saya diberi faham. Fear of missing out, wanita dan makanan dan wanita. Saya lebih tenang dengan bukan FOMO tetapi JOMO, joy of missing out. Tepukan kepada wanita yang berjaya, berani untuk feel delightful, ya, gembira dengan missing out ini. Ya, pocket talk untuk mahasiswa IPT, Explores, hinggalah kepada penganjuran forum khasnya Friends of Ministry sebentar tadi. Tepukan kepada 3 tokoh yang berhormat, YB Swaizan, YB Saifura dan Kelvin Yi. Saya tidak tahu mereka hadir atau tidak, tapi pastinya sangat menarik kupasan-kupasan mereka untuk rakyat khususnya di Negeri Melaka ini. Ya, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Berikan tepukan kepada bahagian pemakanan dan juga bahagian keselamatan dan kualiti pemakanan. Ya, selaku penganjur utama sambutan ini serta semua pihak lain ya yang terlibat, our strategic partners ya, keseluruhannya yang memberikan sumbangan ya. Syabas juga kepada Kerajaan Negeri Melaka atas kerjasama erat yang diberikan dalam menjayakan program ini, khasnya kepada YB Exco kita berikan tepukan kepada YB Exco yang berhormat. Terima kasih. Ya. Hadirin yang dihormati sekalian, sistem kesihatan dan rakyat kita sedang diasak dengan beban berganda mal pemakanan yang kian meruncing. Kenapa beban berganda? 2 kali ganda. Mal pemakanan itu perlu kita fahami sungguh-sungguh ya. Dan kerananya untuk pengetahuan semua, apabila berganda itu dia datang dengan the opposite of mal. Both are malnutrition. Sama ada one is stunting ya, dan ataupun kadar bantut di kalangan kanak-kanak, dan keduanya sekaligus dalam keadaan ya stunting berlaku pula apa yang dikatakan sebagai overweight ataupun obese. So 2 mal pemakanan yang berlaku dalam satu situasi serentak, dan ini sangat ya memberikan cabaran besar kepada sebuah Kementerian Kesihatan, bahkan sebuah negara yang berdepan dengan kanak-kanak yang sementara ia stunting juga ada yang obese dan overweight. Itu
yang dimaksudkan dengan mal pemakanan beban berganda ya, yang hari ini kalau boleh saya sebutkan di negara kita ini, kalau dari sudut ya stunting saja adalah mencecah 21,2% kanak-kanak. Almost like 20 dalam 100 kanak-kanak di negara kita ini mengalami stunting. That is serious ya. Itu adalah satu perkara yang sangat sangat mencabar. Ya, ini adalah berdasarkan kajian kami ya, ataupun tinjauan kesihatan dan mobility kesihatan kebangsaan NHMS, our National Health Mobility Survey pada tahun 2022. Dan sementara itu, ya, di satu sisi pula NHMS, dapatan NHMS menunjukkan lebih separuh daripada orang dewasa kita, 53,6% yang menanggung krisis berlebihan berat badan ataupun obes dan obesity. Dua fenomena ini berlaku serentak. Ini yang sangat memberikan cabaran kepada saya sebagai menteri yang mengemudi Kementerian Kesihatan Malaysia. Nah, di sisi lain pula, ya, kita berhadapan dengan dilema malnutrisi ya, dan juga bantut yang merencatkan masa depan anak bangsa kita. Bantut itu kalau saya sebut bantut mungkin tidak ada yang rasa mungkin disentap. Tetapi kalau saya sebutkan bahawa there is a medical evidence-based evidence bahawa bantut itu juga sekaligus ada korelasinya dengan cognitive ability kanak-kanak, mungkin setiap ibu dan ayah akan sikit tersentap dan a wake up call. Medical evidence menunjukkan bahawa bantut juga terkait dengan keupayaan cognitive ability kanak-kanak. Ya, itu perlu kita fahami segera. Meskipun sering kita dimomokkan sebagai ia faktor bantut ini, apakah ia faktor genetik? Ya, sains membuktikan bahawa penyumbang utama bantut adalah kekurangan nutrisi yang berterusan. Ingat negara Jepun, rakyat Jepun yang dulunya dalam tahun ya, perang Jepun ketika itu mereka semua adalah rendah-rendah atau dikata pendek-pendek ya. Tetapi hari ini rakyat Jepun generasinya adalah jauh lebih average-nya lebih tinggi daripada kita. Dan sudah sampai ke peringkat Eurasian sudah. Semuanya terkait dengan persoalan kekurangan micronutrients atau nutrisi bagi mudahnya ya. Jadi hakikat yang perlu kita terima dan kita telan, kerajaan tidak akan mampu. Baik, saya segera mahu menyebutkan perkara ini. Ya, dua perkara, bantut, obes, dan kalau saya ambil langsung hal-hal yang terkait dengan penyakit-penyakit kronik, penyakit-penyakit yang dikatakan yang tidak berjangkit itu, kita berdepan dengan cabaran yang terus menerus mencabar kita. Kita telah ditinggalkan dengan pandemik penyakit berjangkit, tetapi kita berdepan dengan penyakit-penyakit tidak berjangkit, yakni penyakit-penyakit NCDs, non-communicable diseases. 4 faktor utamanya: tinggi tekanan darah, tinggi gula, ya, tinggi kolesterol, dan berlebihan berat badan atau obes. Dan saya ingin segera menyentap tuan-tuan semua, keempat-empat ini meninggalkan satu status kesihatan rakyat yang sangat tidak sehat. 1 dalam 3 tinggi kolesterol, 1 dalam 3 juga tinggi berat tekanan darah, 1 dalam 6 atau 5 tinggi gula, dan 1 dalam 2 obes. Obesity ini ia sudah hari ini dianggap oleh WHO sebagai satu disease, bukan saja satu keadaan atau satu situasi. Dan kalau saya ambil sedikit untuk saya tekankan, bagaimana kalau kita obes, tekanan kepada sistem endokrin kita. Lalunya lazimnya orang yang obes dia akan berdepan dengan cabaran diabetes dan juga sekaligus hypertension. Diabetes kerana apa? Kerana tekanan obes yang mengurangkan apa yang dikatakan keberkesanan insulinnya. Most diabetes obes ya adalah juga mengalami diabetes. Tuan-tuan, dengan itu juga saya ingin menyebutkan pada kadar
antara akibat daripada penyakit ataupun antara akibat daripada kencing manis adalah kegagalan buah pinggang, end stage renal failure atau CKD, chronic renal failure. Dan kalau saya ingin sebutkan bahawa setiap tahun berlaku ataupun setiap tahun kita mendapati peningkatan kes-kes baru kegagalan buah pinggang adalah 10,000 jumlah rakyat kita yang mengalami kegagalan buah pinggang tahap 4 dan 5 langsung perlu kepada hemodialisis ataupun peritoneal dialysis. Dalam suasana seperti itu, saya ingin tekankan juga sekali lagi, kos menanggung hemodialisis di negara kita ini yang merawat 53,000 setahun adalah RM3.3 bilion. Dan kos kepada seluruhnya penyakit-penyakit NCD yang saya sebutkan tadi yang mengakibatkan pertama mati secara peramatang adalah jantung. The first one. The first killer, the number one killer di negara kita ini akibat dari penyakit-penyakit kronik ini adalah IHD, ischemic heart disease, pada mudahnya serangan jantung, 18%. Kedua adalah paru-paru. Ketiga adalah stroke, CVA, cardiovascular accident, dan keempat adalah kanser. Kelima baru MVA, motor vehicle accident, yang mengakibatkan 500 kematian setiap hari, 6,000 setiap tahun. Tuan-tuan, nak saya sebutkan, kalau beginilah hakikatnya, senarionya, status kesihatan negara kita, saya perlu menyebutkan, kalau beginilah hakikatnya, kerajaan tidak akan mampu membina dan terus membina hospital. Dan sistem kesihatan kita tidak akan mampan atau kita akan gagal untuk mengadakan sustainable healthcare system jika kita gagal membina rantaian masyarakat ataupun membina masyarakat yang tidak menjaga kesihatan diri. Tidak akan ada hospital yang cukup, tidak akan cukup peruntukan yang bagaimana lumayan pun. Tahun ini saya mendapat 46.7 bilion. 15.5 bilion habis kepada NCDs, merawat NCD saja as a direct cost. Jadi saya perlu menyebutkan bahawa tidak akan mampu kita membangunkan sebuah sistem kesihatan yang mampan seandainya rakyat, khususnya ibu dan bapa, tidak mengambil tanggungjawab diri untuk memastikan kesihatan keluarga. Jadi kalau boleh saya sebutkan seterusnya, kesihatan yang hakiki tidak bermula di bilik kecemasan di hospital. It is not in the A&E, not in the ward. Kesihatan bermula daripada setiap pasangan suami isteri dan ibu bapa yang memikul tanggungjawab. Di mana? Di meja makan, tuan-tuan. On your dining table. Dan di mana? Di dapur rumah, tuan-tuan. Penjagaan kesihatan ataupun healthcare yang sebenar-benarnya bermula daripada rumah, tuan-tuan. Dan juga bermula daripada eating out di mall dan di restoran dan sebagainya. Nah, perkara ini berbalik kepada pertamanya kecelikan ataupun literasi kesihatan, asas yang sangat ringkas, yang padat. If you eat more than you burn, you will carry the extra calories to become fat. Sama ada visceral fat ataupun fat under your skin, lemak itu, tuan-tuan. Jadi malangnya musuh senyap ataupun the real culprit dalam kemerosotan kesihatan kita sering kali bersembunyi dalam hal yang memberikan kita penyedap rasa ataupun penggunaan garam, gula, sos, kicap yang tidak terkawal. Oleh itu, reformasi kesihatan wajib bermula daripada dapur tuan-tuan sendiri dan di meja makan, on your dining table.
That is the message yang nak saya sedangkan, yang tekankan ya. Dan sepanjang sambutan bulan pemakanan ini, kita mau menyuruh rakyat mengubah tingkah laku pemakanan. Kita tidak mau lagi sekadar memberi arahan kosong ya. We are fighting a losing battle if we keep campaigning, tetapi tidak ada sambutan daripada rakyat sendiri ya. Jika kita mendesak rakyat berubah, kerajaan wajib membentangkan satu penyelesaiannya. Dan penyelesaian itu antara lainnya KKM telah mula dan kita mula melancarkan ya buku resepi kurangkan garam dan kurangkan gula sebagai asas kepada pendekatan itu ya. Dan pada bulan April yang lalu sebagai panduan praktikal kami telah melancarkan satu resepi 30 resepi lebih melibatkan 4 caterers industri. QP Malaysia, Ajinomoto, Healthy Spoon dan Big Onion bersama kami. Dia melahirkan satu 33 resepi yang mengurangkan 40% penggunaan garam, tuan-tuan. 40% penggunaan garam. Ya. Dan saya ambil satu saja, contohnya QP Malaysia. Mereka menyediakan 5 juta meals setiap tahun. Mereka menghidangkan 5 juta meals kepada semualah, kepada dia punya klien, sama ada pekerja dan sebagainya. Dan bayangkan 5 million meals is served by such a big industry caterer. Dan ini adalah cara untuk kita bersama dapat mengurangkan intake of garam. Tuan-tuan tahu berapa garam yang kita ambil? Malaysian berapa? Berapa Malaysian punya intake of garam? Dan berapa pula WHO punya standard? Ini siapa yang bersedia untuk memberikan jawapan? Jangan tengok AI, friend. Jangan tanya ChatGPT. Berapa intake seharian rakyat Malaysia secara purata garamnya? Saya ada RM50 dalam paket saya ni. The first to give the answer, RM50. Cepat. Berapa intake garam rakyat Malaysia setiap hari? Tak ada yang jawab, saya simpan baliklah. Please. Any attempt? Ada cubaan? Staff KKM tak boleh. Berapa pengambilan garam rakyat Malaysia setiap hari? Dan berapa pula yang ditetapkan oleh WHO, tuan-tuan? Garam adalah punca penyakit hypertension, cardiovascular disease dan juga yang berakhir dengan kegagalan buah pinggang, tuan-tuan. Pengambilan garam rakyat Malaysia sehari adalah hampir 7,9 gram. Pakar-pakar nak jawab tadi, saya tak izinkan. Pengambilan garam rakyat Malaysia adalah 7,9 gram bersamaan dengan 1,5 sudu teh. Dan kita dikendaki untuk mengurangkan kurang lebih 3 gram ataupun 2,5 gram atau kembali kepada 1 teh spoon full of garam keseluruhan pengambilan setiap hari. Tuan-tuan, can we nudge you to do this? Ya, apakah kita boleh mampu? Dan program My Kurang 33 resepi yang dihasilkan oleh all the chef of 4 big Ajinomoto, QP, Big Onion dan juga Healthy Spoon menghasilkan 40% kekurangan garam dalam resepi-resepi mereka yang top recipes yang kita telah edarkan dan terbitkan. Saya tak tahu hari ini kita akan boleh ke buat pengedaran pada semua. Dr. Nur Ariana, please, I want this to be distributed. I want this to be a national agenda, a national conversation. Bagaimana we go for healthy diet, ya. Baik. Gula berapa gula? Gula berapa? Gula berapa? Saya nak tanya. Berkali kepada gula pula. Gula berapa rakyat Malaysia ambil sehari? Gula dalam minuman, ini bukan kompleks karbohidrat. Gula dalam minuman.
Associate Prof. Rokia tak boleh jawab. Dia farmer. Berapa gula? Average kita berapa? Average intake adalah rakyat Malaysia berapa? 10 teaspoon. And we are supposed to be only taking about 6. Thereabout. And how much are we going to reduce this? Jadi saya ingin sebutkan juga, tuan-tuan ya, kalau boleh saya melepasi ujian yang tidak ada seorang pun yang menang, saya kena simpanlah duit saya balik. Because none of you are willing to answer my question. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ya. Jadi bercakap tentang memperkasakan kecelikan dan literasi, tema tahun ini kita bermula dengan jangan bertangguh lagi. Makan sihat, kekal aktif, bermula hari ini. Boleh kita buat? Boleh kita buat? Jangan bertangguh lagi, makan sehat, kekal aktif, bermula hari ini. Diterjemahkan sebagai praktikal melalui pelancaran inisiatif KIBAR. KIBAR adalah kira kalori, bakar kalori, rekod kalori. Kalori yang tak dibakar akan menjadi apa? Menjadi lemak. Lemak yang paling bahaya duduknya di mana? Dalam organ kita, visceral fat. Baik. KIBAR adalah instrumen advokasi ataupun instrumen penganjuran, penggalakan keseimbangan tenaga menerusi 3 langkah mudah. Kira kalori harian anda, bakar lebihan tenaga dengan kekal aktif dan seperti mana ya simboliknya, ya mana simbolik anda akan kita tunjukkan, ya, dan akhir sekali untuk kita rekod berat badan secara berdisiplin berpandukan sehat itu kita semua. Baik, saya ingin teruskan sikit lagi. Namun saya sangat insaf, sangat sedar akan tuntutan gaya hidup moden ini. Ya, kita tahu selain memasak di rumah, rakyat Malaysia hari ini kerap eating out, ya, kerap juga makan di luar. Di sinilah KKM mengaplikasikan konsep choice architecture. Susah sangat bahasa itu, kita nak mudahkan. Apa dia choice architecture? Seni bina pilihan, lagi susah. Orang awam tak faham. Choice architecture adalah pilihan, ya, options, pilihan. Dan yang kita maksudkan di sini adalah melalui inisiatif Healthier Dining Program, HDP. Healthier Dining Program, kita merangka kerjasama strategik bersama pihak industri agar rakyat sentiasa mempunyai pilihan hidangan yang baik di luar rumah. Saya sebutkan tadi challenge-nya di meja makan, di dapur kita. Itu kalau di rumah. Kalau yang makan eating out, so this is where kita telah memperkenalkan Healthier Dining Program, HDP. Dulu kita ada program HCL, Healthier Choice, logo dan sebagainya. Baik, saya nak sebutkan di sini. Alhamdulillah, setakat hari ini sebanyak 20 buah restoran ataupun syarikat telah menyahut seruan HDP ini. Dan mereka committed menawarkan 334 menu makanan dan minuman yang diiktiraf lebih sehat. Ya. Saya ingin tegaskan konsep healthier and not healthy. Dulu kita ada Healthier Choice logo. Sekarang kita ada Healthier Dining Program. Tuan-tuan, kita sedar bahawa makanan kita ni memanglah tentunya tidaklah se-healthy yang kita mahukan. Tetapi yang kita maksudkan dengan healthier adalah apabila kita cuba mengurangkan intake garam dan sugar dan hal-hal yang terkait dengan lemak dan sebagainya, especially trans fat dan sebagainya, polyunsaturated fat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, makanan itu menjadi healthier dalam kumpulannya masing-masing.
Kalau kita immediately kita kurangkan garam, kita kurangkan gula, dia telah menjadi healthier daripada yang lama, yang dulu, yang semalam. Apakah dia telah menjadi healthy? Tidaklah dia healthy sangat pun. Tetapi dia telah menjadi healthier than yesterday. That is the concept yang saya hendak tuan-tuan faham. Maka dengan kata lain, every day kita improve ourselves. Reducing of salt. Kita kurangkan gula, kita kurangkan garam. Dia menjadi healthier every day. Bukan no processed food is healthy. But the processed food that has got lower sugar and lower salt is healthier than the group dalam kumpulan masing-masing. Boleh faham konsep itu? Can you understand that? Can you understand that? If you don't understand that, you will never get healthier. Jadi itulah dia yang dimaksudkan dengan konsep seni bina pilihan ataupun the choice architecture. Kami sekarang ni tahu bahawa most our program fail. Sebab kita boleh berkempen war on sugar, war on smoke, war on salt, war on sedentary life, war on stigma of mental health, tapi the buy-in, response, ya, interaksi dan yang dilakukan oleh sasaran tidak seperti mana yang kita mahukan. Jadi kami sudah memahami bagaimana untuk merubah tingkah laku manusia dengan penggunaan BI, di Behavioral Insights, yang merupakan the last human tool that there is untuk merubah tingkah laku manusia. Dan tingkah laku manusia ini kalau boleh saya sebutkan sikit lagi, ya, adalah datangnya dengan kita membuat pembaharuan. Dan di sini kerajaan bertanggung jawab, ya. Manusia selalunya tahu, sekadar tahu saja tidak meninggalkan kesan apa-apa. Literasi saja belum cukup. Celik saja belum cukup. Celik kesihatan belum cukup. Dia mesti bergerak ke atas domain tindakan. Dan disitulah bermulanya perubahan. Dan perubahan inilah yang hendak kita singgol, nak kita nudge, nak kita gunakan the nudging strategy untuk kita memujuk dan mengizinkan individu dan rakyat membuat pilihan yang terbaik. Dan pilihan yang terbaik itu kadang-kali mereka mahu. Tetapi kerana apa? Karena mereka tidak mampu, tidak available, tidak accessible, tidak affordable. Jadi disitulah, ya, apabila kita mahukan rakyat berubah, kerajaan mesti mengizinkan pilihan itu mampu dimiliki, mudah dicapai, dan dengan harga yang menasabah dan waktu yang juga menasabah. Lazimnya kita akan mengambil apa yang mudah, apa yang cepat, apa yang kita nampak, dan disitulah pilihannya terus-terusan hari-hari kita will be doing more of the same. Kita tidak akan berubah kerana kita tidak dapat disenggol, di-nudge itu berubah dalam perilaku dieting, pemakanan dan juga healthy dining yang kita sebutkan tadi. Jadi saya kira begitu saja yang nak saya sebutkan dalam kekalutan ini. Ya, saya tahu bukan senang untuk mudah dengar, tetapi bagaimana untuk kita KKM berjaya untuk menjadikan ia bukan hanya bulan pemakanan di bulan Mei atau April, tetapi ia bulan makanan sepanjang tahun. Dan perubahannya itu saya ingatkan mesti berlaku secara konsisten, walaupun sedikit, tetapi consistently better than yesterday. And today is better than yesterday, and tomorrow is going to be better than today. Di sini yang saya mahukan rakyat Malaysia tahu bahawa kita akan berdepan dengan cabaran the crisis of health management, of health care. Dan saya katakan tadi, berapa banyak lagi hospital yang perlu saya bina, dan berapa banyak lagi peruntukan yang perlu saya dapatkan daripada Menteri Kewangan dan Menteri Kewangan kedua. Kalau rakyat do not take, kalau rakyat tidak mengambil, ibu dan ayah, pasangan suami isteri mengambil tanggungjawab untuk menyediakan pemakanan dan diet yang baik, yang healthy untuk anak-anak, dan jadikan healthy living, active living, ya, yang tidak kehidupan yang tidak
tidak banyak bergerak, tidak ada sedentary, kita akan kekal dalam keadaan krisis ini. Gagah berdiri kota Formosa menjadi mercu sejarah bangsa. Bulan pemakanan kita laksana. Sihat bermula dari diri kita. Laksmana Tuah, pahlawan terbilang, menjunjung duli di negeri Melaka, kesihatan tubuh anugerah cemerlang, pemakanan sehat, perisai keluarga. In closing, satu lagi, pergi ke pekan membeli roti dimakan mencecah kari. Tak salah, sesekali menikmati, asal berpada dan tahu kendiri. Bukan sikit-sikit makan, tapi makan sikit-sikit. Kalau tidak, sikit-sikit makan. So everything in moderation adalah kuncinya. Ya, terbaik adalah untuk kita amalkan. Khairul umuri al-mutawassitah, kata Rasulullah, pesannya Rasulullah. Jadi dengan itu, ya, saya pada seluruh Friends of Ministry, ahli-ahli yang berhormat yang telah memberi, ya, input sebentar tadi dalam forum, dan juga pempengaruh, our influencers, pihak industris, ya, yang menjadi sayap strategic partners, sayap kanan kepada KKM, ya, dan semua yang telah terlibat, yang terus memberikan sokongan kepada program-program kami, khasnya bulan pemakanan, ya, bulan, ya, pemakanan di peringkat kementerian ini. Saya rakamkan jutaan terima kasih, ya, sama-sama kita depani cabaran ini, seperti mana bukit sama didaki, lurah sama kita turuni, dan dengan itu saya merakamkan jutaan terima kasih. Tahniah kepada tuan-tuan anda yang telah mengambil sikap untuk merubah hari ini supaya kita hidup sehat, ya, dengan memastikan keluarga kita pertama-tamanya sehat. Dengan lafaz yang mulia, lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan penutupan sambutan bulan pemakanan Malaysia peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia tahun 2026. Siru ala barakatillah. Tahniah, sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon agar yang berhormat Datuk Seri kekal berada di atas pentas untuk acara seterusnya. Majlis hari ini menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Wee Hee Sam, Exco Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri Melaka, serta Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam bin Haji Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia, untuk naik ke pentas bagi menyempurnakan sesi peluncuran bersama-sama Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Kesihatan. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad di atas ucapan perasmian sebentar tadi. Yang Berhormat Datuk Seri serta para hadirin yang dihormati sekalian, sebagai simbolik kepada konsep keseimbangan tenaga, dijemput Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk meletakkan pemberat dumbbell sebagai lambang keseimbangan antara tenaga yang diperoleh daripada pengambilan makanan harian dan juga tenaga yang digunakan melalui aktiviti fizikal. Dan konsep keseimbangan tenaga inilah kunci utama di dalam mendapatkan berat badan ideal dan seterusnya menjadikan tubuh badan lebih sihat. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri untuk meletakkan dumbbell di atas neraca kibar sebagai simbolik perasmian. Tahap pengambilan gula di Malaysia antara tertinggi di Asia dan menjadi punca utama pelbagai penyakit kronik.
Tren pemakanan rakyat Malaysia masa kini menunjukkan pola semakin tidak sihat. Tinjauan Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan 2024 menunjukkan tren peningkatan berlebihan berat badan dan obesiti dewasa di Malaysia. Sambutan Bulan Pemakanan Malaysia yang telah dijalankan selama lebih 2 dekad memainkan peranan yang sangat penting bagi menggalakkan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan rakyat Malaysia melalui pelbagai pendekatan tentang pemakanan seimbang dan gaya hidup aktif. Selari dengan tema sambutan Bulan Pemakanan tahun ini, jangan bertangguh lagi, makan sihat kekal aktif bermula hari ini. Kementerian Kesihatan Malaysia telah memperkukuhkan konsep keseimbangan tenaga melalui inisiatif KIBA bagi meningkatkan kesedaran kalori dalam kalangan rakyat Malaysia bagi menangani obesiti dan penyakit tidak berjangkit. Jom kawal kalori, jaga berat badan sendiri. Perubahan bermula dengan kita. Sihat itu saya, sihat itu kita, sihat itu negara kita. Dan seterusnya sebagai menghargai komitmen sektor industri makanan di dalam menyokong agenda pemakanan sihat negara, pengiktirafan inisiatif Healthier Dining Program HDP diberikan kepada 20 restoran dan syarikat yang menawarkan sebanyak 334 pilihan menu makanan dan minuman yang lebih sihat kepada masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan usaha bersama di dalam memperluas akses kepada pilihan makanan yang lebih sihat dan sekaligus menyokong pembentukan ekosistem pemakanan negara yang lebih kondusif, mampan dan mesra kesihatan untuk seluruh rakyat Malaysia. Justru itu, majlis diteruskan lagi dengan acara penyerahan plak pengiktirafan Healthier Dining Program HDP kepada wakil syarikat yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Dipersilakan penerima yang pertama, dipersilakan Berjaya Starbucks Coffee Company Sdn Bhd. Seterusnya dipersilakan Big Onion Food Caterer Sdn Bhd. Seterusnya dipersilakan Chagi Malaysia. Seterusnya dipersilakan Coffee Board Holding Sdn Bhd. Penerima seterusnya dipersilakan Cool Block Apps Sdn Bhd. Seterusnya dipersilakan Dandy Modern Food Sdn Bhd. Seterusnya dipersilakan Iatas Sdn Bhd. Penerima seterusnya dipersilakan Kopi Kenangan Sdn Bhd. Seterusnya dipersilakan Kopitiam Asia Pasifik Sdn Bhd. Seterusnya dipersilakan Kyo Chon Sdn Bhd. Seterusnya dipersilakan Majlis Sukan Negara Malaysia.
Penerima seterusnya dipersilakan MBFE Sdn Bhd. Seterusnya dipersilakan Pegacon Sdn Bhd. Seterusnya dipersilakan QL Maxim Com Sdn Bhd. Seterusnya dipersilakan 7-Eleven Malaysia Sdn Bhd. Penerima seterusnya dipersilakan Santan Food Services Sdn Bhd. Penerima seterusnya dipersilakan Shining Continuum Symmetry Sdn Bhd. Penerima seterusnya dipersilakan TCRS Restaurant Sdn Bhd. Dan yang terakhir sekali dipersilakan Total Meal Solution Sdn Bhd. Yang berhormat Datuk Seri serta para hadirin sekalian, majlis kita diteruskan lagi dengan acara penyerahan kit advokasi kepada Friends of Nutritionist KKM oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan sebagai tanda penghargaan terhadap komitmen dan sumbangan di dalam memperjuangkan agenda pemakanan sihat negara. Bahagian pemakanan KKM memberikan pengiktirafan Friends of Nutritionist KKM kepada pempengaruh pemakanan dan wakil rakyat yang berperanan sebagai rakan strategik di dalam menyampaikan mesej pemakanan berasaskan bukti kepada masyarakat, dan pengiktirafan ini mencerminkan peranan penting mereka sebagai jambatan di antara fakta sains pemakanan dan masyarakat sekaligus membantu memperluas penyampaian maklumat yang sahih, menangani penyebaran maklumat tidak tepat serta memperkukuh usaha advokasi pemakanan sihat melalui kolaborasi yang lebih kreatif dan berimpak tinggi. Dan ini majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Tuan Suhaizan bin Kayat, Ahli Parlimen Pulai untuk naik ke pentas. Dan seterusnya dipersilakan Puan Syazaliana Idris, Ketua Pegawai Eksekutif Jom Sihat Nutrition Consultancy dan Nutritionist Content Creator. Seterusnya dipersilakan Cik Fatin Umairah Muhammad Keri, Nutritionist Content Creator. Dan yang terakhir dipersilakan Cik Lee Ziling, Nutritionist Content Creator. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Kesihatan serta Div-Div Kehormat di atas kesudian untuk menyempurnakan acara pentas sebentar tadi. Dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan diiringi bersama barisan Div-Div Kehormat untuk turun ke bawah bagi sesi bergambar bersama semua hadirin. Dipersilakan.
Dan kepada semua tetamu diminta untuk berdiri bagi sesi bergambar bersama Yang Berhormat Menteri Kesihatan serta barisan Dev-Dev kehormat. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertiwi, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak bertiwi, semarakkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa Kristal sekali. ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa, kesejahteraan masa Dan dengan depan. berakhirnya sesi bergambar sebentar tadi, maka dengan ini sempurnalah sudah majlis perasmian penutupan sambutan Bulan Pemakanan Malaysia peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia bagi tahun 2026. Semoga semangat Bulan Pemakanan Malaysia tidak terhenti di sini, tetapi terus diterjemahkan di dalam pilihan makanan yang lebih bijak, gaya hidup yang lebih aktif serta komitmen berterusan untuk menjaga kesihatan diri serta keluarga. Komitmen untuk membuat pilihan yang lebih sihat pada hari ini adalah pelaburan yang untuk masa hadapan yang lebih baik, dan serta saya mewakili pihak penganjur merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan serta jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan, seluruh barisan tetamu kehormat, rakan-rakan strategik serta seluruh hadirin yang telah meluangkan masa untuk bersama-sama menjayakan sambutan pada hari ini. Dan seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri serta barisan Dev-Dev kehormat untuk membuat lawatan ke tapak pameran sambutan Bulan Pemakanan Malaysia peringkat Kementerian Kesihatan bagi tahun 2026. Saya Khairul Anwar bin Zulkarnain dari Jabatan Penerangan Negeri Melaka selaku pengacara majlis pada hari ini mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian dan sokongan semua di dalam menjayakan sesi perasmian pada hari ini. Dengan itu saya akhiri majlis kita pada petang ini dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian terima kasih. Nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertiwi, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak bertiwi, semarakkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertiwi, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak bertiwi, semarakkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan.
jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertiwi, bangunkan Malaysia madani, sepenuh hati jiwa semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak bertiwi, semarahkan Malaysia madani, sepenuh hati jiwa semangat, terus meyakini Malaysia madani. Bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan